Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh keampunan di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala, pada hari Jumaat yang mulia ini, Khatib ingin mengajak para jemaah semua untuk menghayati perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, iaitu tahsin salat. Tahsin salat bermaksud memperbaiki, memperelok dan meningkatkan mutu salat supaya ia dilaksanakan dengan lebih sempurna dalam keadaan khusyuk dan memenuhi segala rukun serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Ia merangkumi aspek bacaan, gerakan, niat serta kehadiran hati semasa melaksanakannya. Kenapa tahsin solat itu sangat penting? Kerana solat merupakan tiang agama dan ibadah yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamati as-salat, fa in salahat salaha sa'iru 'amali, wa in fasada sa'iru 'amali." Yang bermaksud, amalan pertama yang akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Jika solatnya rosak, maka rosaklah seluruh amalannya. Hadis ini memberikan kefahaman bahawa ada solat yang sempurna sahaja akan diterima dan menyelamatkan kita di akhirat. Sebaliknya, jika solat kita tidak terjaga atau tidak berkualiti, maka seluruh amal kita yang lain menjadi rosak dan tidak berguna. Maka syarat untuk berjaya di akhirat adalah melaksanakan solat dengan sempurna, dengan menjaga waktunya, betul bacaannya dan elok pergerakannya, menepati cara solat seperti diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta ditunaikan dengan penuh khusyuk. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 238, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'ala shalawati was salah. Hafizu 'ala shalati was salah
salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu segala solat fardu, khasnya solat wusta, yaitu solat asar, dan berdirilah kerana Allah dalam solat kamu dengan taat dan khusyuk. Khusyuk dalam solat adalah perkara yang sangat penting. Khusyuk membawa maksud kehadiran hati dan tumpuan penuh kepada Allah Ta'ala ketika kita melaksanakan solat. Firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Khusyuk dalam solat tidak mudah dicapai tanpa usaha dan latihan. Kita perlu memasukkan hati daripada hal-hal duniawi serta menghadirkan rasa takut dan cinta kepada Allah dalam setiap gerakan dan bacaan solat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, solat yang elok dan sempurna bermula dari sebelum solat itu ditunaikan lagi. Wuduk yang kita ambil hendaklah sah. Kemudian kita mesti memperbaiki niat sebelum solat dengan memastikan ia dilakukan semata-mata kerana Allah Ta'ala dan menghindari sifat riak atau keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang bermaksud, maka kecelakaan besar bagi orang yang bersolat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Juga bagi orang yang berkeadaan riak dalam ibadahnya. Dalam solat terdapat 13 rukun tersebut. Berangkumi rukun qalbi, iaitu melibatkan hati. Rukun qauli, iaitu bacaan atau sebutan. Rukun fi'li, iaitu berkaitan pergerakan atau perbuatan. Jika ada mana-mana rukun yang tertinggal, walaupun satu sahaja, atau dilaksanakan secara salah, maka solat kita tidak sah. Oleh sebab itu, kita mesti mempunyai ilmu dan pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluk solat yang menepati syariat Islam dalam mazhab Imam Syafi'i. Ramai orang mungkin terlepas pandang dengan beberapa kesalahan yang biasa dilakukan sehingga menjadikan solatnya tidak sah. Contohnya, seperti tidak melafazkan Allahu Akbar di mulut ketika takbiratul ihram, hanya dalam hati. Sepatutnya lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar hendaklah disebut sepenuhnya di mulut dan didengar oleh telinganya sendiri. Tidak memadai hanya di dalam hati. Demikian juga ramai yang tidak mengambil berat untuk memperbetulan bacaan surah Al-Fatihah. Ada yang membacanya dengan lagu hingga tidak dapat makhraj. Ada yang membacanya dengan lagu hingga tidak tepat makhraj dan tajwidnya. Ada juga yang tidak betul bacaan tahiyatnya atau memberi salam dengan hanya memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri, tetapi lafaz salam itu tidak disebut di mulut. Dari segi pergerakan juga pelbagai kesalahan sering dilakukan, seperti tidak berdiri dengan betul, tangan berayun-ayun ketika solat, tidak rukuk dan sujud dengan betul, dan tiada tumaninah. Hal ini disifatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti perbuatan mencuri dalam solat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda bersabda yang bermaksud, seburuk-buruk manusia ialah yang mencuri dalam solatnya. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dalam solatnya? Baginda menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau baginda bersabda, dia tidak meluruskan tulang belakang ketika rukuk dan sujud. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, menunaikan solat yang sempurna memerlukan ilmu. Maka kita wajib belajar ilmu fiqh solat untuk memperelok solat supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan natijahnya solat kita menjadi benteng yang mencegah kita melakukan perbuatan keji dan munkar. Sebagai kesimpulan khutbah pada hari ini, dapatlah kita memahami bahawa pertama, memastikan 13 rukun solat merangkumi rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li dilaksanakan secara sempurna.
Kedua, melaksanakan perkara-perkara sunat dan menjauhi perkara-perkara makruh dan membatalkan solat. Ketiga, hanya solat yang sempurna akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, dan solat itu akan membentengi diri kita daripada melakukan perbuatan yang munkar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل الحق في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang munkar supaya mendapat redha Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah taala, marilah kita bersama-sama menjadikan Islam sebagai satu cara hidup dalam kita berkeluarga, berekonomi dan bersosial. Justru salah satu kaedah bersosial ialah beristiqamah mengerjakan salat fardu 5 waktu secara berjemaah di masjid atau surau. Teruskanlah dengan perbanyakkan amalan-amalan ketaatan seperti bersedekah, membaca Al-Quran dan lain-lain. Firman Allah Taala dalam surah Al-Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam, yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Dalam konteks pembangunan ummah, zakat dan wakaf merupakan unsur yang amat penting, lebih-lebih lagi untuk memajukan ekonomi Islam di negeri kita. Kerajaan di bawah duli penduduk baginda Sultan Fahd melalui kepimpinan kerajaan negeri aktif dalam membasmi kemiskinan dan pembangunan ekonomi penduduk. Demikian juga Majlis Ulama Islam dan Adat Besar Melayu Pahang amat aktif dalam menghadirkan bantuan dan terlibat dalam pembangunan umat Islam setelah menerima kutipan zakat dan wakaf daripada umat Islam melalui pusat kutipan zakat Pahang dan wakaf Pahang. Ini semua berkat sumbangan keterusan umat Islam kepada kedua-dua institusi tersebut yang membolehkan nasib umat Islam terus berbeza. Sidang Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mendoakan semoga negeri kita terus makmur, sejahtera dan sentosa. Di samping itu, janganlah kita lupa untuk terus mendoakan kesejahteraan, kesabaran, ketabahan dan kemenangan bagi seluruh umat Islam, khususnya mereka yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin.
yang dijajah oleh negeri Israel. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada umat Islam dan membebaskan Masjidil Aqsa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية ودبر هذه البلاد الإسلامية ووهب لمن baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah riayatul al-Mustafa billah Syah Ibni al-Marhum Sultan Haji Ahmad Syah al-Sumuwi wali al-ahdi wahab paduka mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Ibrahim Alam Syah Ibni Sultan Abdullah riayatul al-Mustafa billah Syah Allahumma rzuqhuma qawlan hakima wa amalan mustanira wa sabbithuma ala siratil mustaqim ya hayy ya qayyum. Ya Allah, kurniakanlah kepada tuah budi penutup baginda Sultan Pahang yang kami kasih dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma rzuq walana Pahang khasah wa Malaysia wa sa'ir biladil muslimin 'amah as-safa wal nama wal waqa wasrif anha al-waba wa qina syarrad da' wa nabbina min jami'il anwa'il bala ya rabbal alamin. لطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله